الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan majlis, kita hadiahkan satu Fatihah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, muslimin muslimat sama ada telah menghadirinya, guru-guru kita, dan juga istimewa juga khas kita tujukan Fatihah ini kepada Allahyarham Ustaz Datuk Abu Bakar Cik yang baru saja meninggalkan kita. Mudah-mudahan rohnya dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan menempatkan dia di kalangan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, dilepaskan dari azab. Mudah-mudahan kita yang berdoa pun dapat nikmat yang sama nanti insya-Allah. Dan juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang terlibat dengan kitab yang kita nak baca ni, terutama Syekh Fahmi Zamzam rahmatullah alaih, dan semuanya lah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab yang kita nak baca ni namanya Ayyuhal Walad. Ayyu tu wahai, ya tak? Ha tu domain dia lah. Al-walad, anakku yang tercinta. Al-walad tu anak lah. Karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita dapat nikmat kitab ni kerana ada penterjemahnya, iaitu Syekh Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari An-Nadwi Al-Maliki, orang alim. Dia terjemahkan kitab ni dalam kereta api je, dalam masa 3 hari bulan sampai 11 hari bulan siap khatam menterjemahkan di satu masjid di India. Jadi boleh bacalah kisah dia tu. Dalam masa nyambi-nyambi tu terjemah satu kitab. Kita orang dah susah-susah buat kitab, tak nak mengaji. Tak nak mengaji. Padahal duduk saja di majlis ilmu tu pun satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tuan-tuan, bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Bukan Allah tak boleh sibukkan kita. Kalau Allah sakitkan perut kita, habislah kita. Habislah kita. Dan sakit perut tu merupakan satu alasan yang syar'i. Ya tak, sebab kita tak minta sakit perut. Tapi kenapa waktu tu pula Allah sakitkan perut, kita kena tanya pula. Maknanya kita hilang keberkatan masa. Keberkatan waktu tu hilang daripada kita atas sebab-sebab yang lain, atas dosa-dosa yang lain. Ya tak? Habis. Jadi bagaimana kisah dia mengarang kitab tu, adalah dekat situ, tuan-tuan boleh baca. Tak? Atas tu minta maaf lah, dia tulis pula tajuk Siri Bimbingan Remaja Islam. Siri Bimbingan Remaja Islam. Jadi mudah-mudahan kita anggaplah kita dalam Islam ni masih remaja lah. Banyak benda kita tak tahu. Bukan nisbah kepada umur lah. Nanti apa Ustaz Perli aku remaja pula. Jadi orang dah tulis macam gitu, kita kena baca gitulah. Tapi kita takwilkan, kita palingkan sedikit makna tu. Semua orang kena merasakan dia tu masih banyak yang belum tahu, termasuk yang bercakap ni. Sejahil-jahil manusia ialah yang mengaku pandai. Sejahil-jahil manusia orang yang merasa cukup lah. Pada sesaat ke depan pun dia tak tahu lagi apa yang berlaku. Masih lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Tuan-tuan ambillah kitab tu. Soal bayar tu jangan dipikirkan sangat. Ya tak? Boleh bayar RM1 5 bulan pun boleh.
Tak bayar pun boleh. Ya tak? Tu kita tak ada masalah sangat. Kan tak bawa kitab, kesian pula. Tuan-tuan susah nak pergi cari kitab. Tak, pusing-pusing pakai wave ke apa nama benda tu. Tak jumpa-jumpa juga kedai kitab. Ya tak? Jadi kita tolong, saya tolong tu. Bukan saya pun pergi beli tadi. Kawan saya pula pergi beli, dia ada motor. Nak masuk KL dengan kereta tak larat. Dia dapat pahala. Setiap kali kita baca kitab, dia dapat pahala. Ya tak? Macam itu. Saya sejarah kitab ni yang ada di tangan saya ni, sejarah di satu sekolah di Ampang. Datang seorang perempuan. Saya pula betul perempuan jumpa. Ya tak? Datang seorang perempuan makcik ni, kakak ni, tolonglah ustaz ni, anak saya ni macam mana gini. Saya habis masa tu saya kuliah maghrib pakai kitab ni. Lepas tu saya kata macam mana nak nasihat orang, kita pun masalah tak? Ginilah kak, bagi anak kak baca kitab ni. Saya hadiahkan kitab ni pada dia. Lepas tu 2 minggu, terima kasihlah ustaz, tengok berkat ni kitab. Sebab bacaan-bacaan yang kita baca daripada ulama-ulama muktabar ni, dia melembutkan hati. Dia melembutkan hati. Jadi tanggungjawab yang telah ada kitab ni, khatamkan dulu, baca 10 kali. Baca, tak faham ustaz, siapa suruh bagi faham? Saya suruh baca je. Saya tak suruh faham kan? Baca je. Baca habis sekali. Baca habis dalam masa berapa hari? Dalam masa sementara kita nak belajar khatam ni. Khatamkan 10 kali. Baca semata-mata. Barulah kita nampak benda apa ke depan tu. Kita akan nampak ke depan tu. Kalau tengok wave ke apa tu, dia kejap-kejap warna merah. Ada jalan jam pun tunjuk. Ada speed track pun tunjuk. Kita sampai-sampai dah tak ada. Dia kata baru balik. Cerdik tak cerdik mesin ni tak? Jadi tuan baca 10 kali. Itu amanah tu. Baca. Saya tak bagi masa dalam sehari lah. Boleh baca. Sementara kita nak khatam ni, tak tahu berapa tahun ni, wajiblah kita ni khatam baca 10 kali. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia asalnya Ayyuhal Walad ni anak murid dia minta nasihat pada dia. Dia hantar satu surat kepada guru dia Imam Ghazali ni, dan dia minta dia bagi nasihat. Maka Imam Ghazali jawab surat tu. Surat pun jadi kitab. Kita bayangkan keberkatan pena dia tu, mata pena yang ada pada dia tu, bagaimana Allah memberi keberkatan. Surat dia tu jadi kitab. Ni surat asalnya ni, kepada seorang individu, anak murid dia. Kita kitab jadi surat, bukan surat jadi kitab. Apa saja tulis, Milo 3 til lagi apa je, susu kambing, macam-macam tulis, kirim kat kitab tulis. Kan kitab jadi surat. Itu melanggar adab. Tak boleh tulis yang selain daripada keperluan apa yang kita belajar atau keperluan agama. Tak boleh diconteng kitab ni. Siapa yang buat macam itu, sebahagian daripada keberkatan belajar hilang. Yang kedua, tak boleh taruh atas lantai. Mesti dah atas lutut dan ke atas. Tak payah taruh atas kepala je tak. Nak baca macam mana? Dia kadang-kadang cakap umum ni bahaya. Bahaya. Macam tu, macam orang balik umrah. Macam mana Pak Haji pergi umrah ni? Ya Allah Ustaz, orang Arab ni kasar-kasar betul. Dia tak perasan dia bercakap tu termasuk Rasulullah. Sebab dia, perkataan dia orang Arab, Nabi orang Arab. Kan umum cakap apa tu? Dia mengata Rasulullah tu dalam keadaan dia tak perasan. Ni bahaya perkataan, dia panggil bahaya lidah. Jangan bercakap umum sangat. Orang Arab yang saya jumpa tu hari tu memang jahat. Seorang je lah kena. Nabi tak termasuk. Nabi tak termasuk. Tu. Wahai anakku yang tercinta. Dia bahasakan anak. Jadi kalau kita tengok, kenapa Imam tadi menggunakan bahasa anak? Rasulullah SAW dengan sahabat menggunakan bahasa sahabat. Imam tadi menggunakan bahasa anak. Sebab anak murid ni seperti anak sendiri, bahkan lebih lagi. Saya pernah masa mengikut oleh Ustaz Abdullah tu, anak dia ni ke tepi ni, anak murid dulu, dikorbankan masa dan apa, kebanyakannya tu
Dia sanggup mengenepikan anak dia tu. Anak dia tu sampai umur 7 tahun, 8 tahun pun, bila balik daripada kuliah maghrib, mengajar pula dekat madrasah pukul 9.30. Anak dia datang sebelum mengajar sekejap, dapat peluk-peluk ayah dia. Ayah Ustazullah akan ribakan dia betul-betul, dan ayah nak mengajar pula. Anak nak bagi sayang, tinggal dulu. Wah, tu nisbah murid dengan guru. Sebab tu kita tak boleh derhaka kepada mak bapak, tapi lebih dahsyat kalau derhaka kepada guru. Lebih dahsyat lagi. Dahsyatnya macam mana? Dahsyatnya orang ni ada ilmu tapi tidak bermanfaat. Ada ilmu tak bermanfaat. Saya ada seorang kawan, dulu belajar di satu institusi pengajian pondok yang sangat hebat, dan memiliki guru yang sangat hebat, dan dia pun orang hebat dalam ilmu. Tapi dia cerita dengan saya lah, penyesalan dia yang tak sudah lah. Kata, ni pengalaman dipanggil. Betul je perkataan-perkataan ulama'-ulama' dalam kitab, supaya beradablah dengan guru, beradablah dengan ulama'. Satu hari dia mengaji dah lama dah, baca kitab Arab apa semua dah boleh dah sangat, dah mengajar dah apa semua. Satu hari dia minta nak pergi Mesir, pergi Al-Azhar. Baguslah pergi Al-Azhar ni, tapi dia tu ada guru. Dia tanya guru dia kata padan dah mengaji kat sini je, tak payahlah pergi ke sana. Walaupun percakapan tu macam padanlah mengaji kat sini, tak payahlah, tak perlu ke Zahar pun tak apa. Tidaklah larangan yang keras, tapi itu kalau murid yang faham, maka tiada izin. Dia pergi juga, dia pergi belajar tak habis. Lari ke UK waktu cuti, sangkut dengan satu perempuan, kahwin, alhamdulillah. Balik daripada UK, dia tak buat kerja yang sepatutnya dia buat. Jadi suri rumah tangga sepenuh masa. Maknanya ilmu dia tu tak dapat dimanfaatkan untuk dia dan untuk orang lain. Padahal dah boleh mengajar dah boleh buka pondok rasanya. Saya pun nadah kitab dengan dia. Ni bahaya kalau melanggar adab dengan ulama'-ulama', dengan guru-guru. Kata, dengan saya tak apa, kita member. Kata, kita member selamba je. Kata, tu. Ni kalau guru-guru, kalau kita ada guru mursyid dan sebagainya, tu bahaya. Jangan melanggar adab. Bahkan disebut dalam kitab Idaman Penuntut, Pelita Penuntut, orang yang tiada keberkatan ilmu ni, dia berilmu, apalagi kalau niat belajar dia itu salah, bila dia telah ada ilmu, Allah akan letakkan dia di tempat yang orang tidak berhajat kepada ilmu dia. Allah aturkan tempat dia tu. Jadi kita ni senang nak betulkan niat. Sebab apa? Belajar memang nak cari keridaan Allah. Saya ada nak jadi mufti, tak ada lah. Tak mengaji kuliah zuhur, kuliah maghrib, bila pula nak jadi mufti. Jadi senang kita jaga niat tu, mengaji, tinggal nak jaga adab je. Siapa yang dapat menjaga adab sebagai penuntut ilmu ni, kita ada ilmu amal secara kasbiun, iaitu secara kita usaha, nampak seperti kita usaha, hukum adat. Tapi ada lagi satu channel yang kita kejar, ialah laduni. Laduni daripada Allah. Macam gini, apa-apa hal kita akan kedepankan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya nak tunjukkan contoh. Dalam hadis sebut, orang kalau siapa yang tahu fadilat sembahyang berjemaah, nescaya dia akan datang berjemaah ke masjid, orang lelaki, walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Dia kata, siapa yang mengetahui, siapa yang yakin, siapa yang beriman dengan apa yang Nabi sampaikan ni, nescaya dia datang sembahyang berjemaah walaupun terpaksa merangkak. Nabi pernah memberitahu para sahabat, seorang sahabat yang terlepas takbiratul ihram sama imam je. Baik, sekarang emas sekilo 999, letaklah 20,000. Letaklah. Kalau saya sedekah sekilo emas, nilai dia 20,000. Kemudian saya sedekah 10 kilo emas, nilai dia 200,000. Katakanlah kedua-dua amalan ni sempurna dari sudut ikhlas dan sebagainya, maka kita yakin pahala sedekah yang 10 kilo tadi, 200,000 tadi lebih besar pahala daripada yang 20,000. Baik, apabila sahabat dia tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Apa maksud tertinggal takbiratul ihram bersama imam? Maka imam dah baca Fatihah, dia belum selesai takbir dan niat.
Orang yang dapat takbir ihram sama imam ialah orang yang berjaya melepaskan takbir ihram dia berserta dengan niat sebelum daripada imam membaca Fatihah. Pada rakaat pertama, masuk pada rakaat pertama sama-sama. Maka Nabi kata, sekiranya dunia ni emas, berapa kilo pula kalau kita timbang bumi ni? Emas. Meja ni pun berapa kilo? Kalau kita kawal jadi emas, berapa kilo? Engkau sedekahkan, nilai itu di RM kan, dan sedekah pada fi sabilillah tidak menyamai pahala takbiratul ihram sama imam. Baik, kita tengok dua fadilat ni. Dua fadilat teramat besar. Kita faham ilmu ni, dan kita tahu ilmu ni, tinggal lagi kita boleh beramal ke tidak. Itu soalan dia. Baik, apabila kita boleh beramal, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tidak ada di situ pada waktu itu, sama ada sembahyang berjemaah ataupun takbir atau ihram bersama imam, kita kena tanya diri kita masing-masing, hubungan kita dengan Allah ketika itu di mana. Kita boleh letak 1000 alasan. Macam dia kata sakit perut lah, tadi ada bos datang pula lambat, mak saudara saya datang, la ilaha illallah, terlambat saya tu, terlambat sembahyang gini. Contoh, boleh tak kalau waktu sembahyang je Allah takdirkan mak saudara datang sampai ke rumah kita lepas sembahyang? Boleh tak? Dari situ kekuasaan Allah boleh. Tapi kenapa Allah adakan benda gitu, halangan tu? Pertama mungkin ujian, kedua mungkin sebab sebelum tu memang kita lalai dah. Jadi Allah sibukkan. Maka benda ni dia perlu kepada mujahadah. Bagi orang perempuan yang tidak tersibuk dengan sembahyang berjemaah, tidak dikuatkan dengan hukum sembahyang berjemaah, dia hendaklah sembahyang awal waktu. Bila dia start tangguh tu atas perkara-perkara yang biasa saja, maka Allah akan sibukkan dia. Allah tarik yang kita katakan keberkatan masa tadi tu. Itu kita kena faham yang itu. Kita jangan mudah bagi alasan. Kita mujahadah. Pilih mujahadah daripada memberi alasan. Bila kita gagal, memanglah kita semayang, cuma kita dapat takbir. Alah, okey, aku dah semayang tu. Ada orang tak semayang teruk. Dia bandingkan dengan orang yang lebih rendah pada dia. Kenapa kita nak bandingkan dengan orang? Kenapa lah kalau aku tak dapat, ya Allah, hari ni takbiratul ihram sama iman? Kenapa kita tak persoalkan macam itu? Sebab iman, sebab kecintaan kita kepada Allah, sebab tak tahu macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu. Mungkin kita tak pernah fikir itu bersangkut paut dengan hubungan kita dengan Allah. Kita rasa benda biasa je, dan kita bandingkan dengan orang yang lebih teruk pada kita. Entah. Macam ada kawan saya tu, dia apa tu yang rakam masa tu kan, 2 minit 4 rakaat selesai. Punya laju. Kau ni 2 minit je 4 rakaat. Okey lah, ada orang 2 minit tak dapat buat, tak semayang terus. Aku tahan 2 minit. Betul percakapan itu, betul. Tapi jangan dibandingkan dengan orang yang lebih dahsyat. Pandang kepada orang yang lebih hebat, yang Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Main bola sampai bengkak-bengkak kaki. Kenapa orang main bola juga? Nikmat. Jadi Nabi semayang itu kerana apa? Nikmat. Dan kerana syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta semayang jemaah je. Upgrade sikit awal waktu dan takbir atau ihram sama imam. Ini antara penyesalan pada hari kiamat. Jadi ketika kita lapang, ketika kita betul-betul tak ada masalah, jangan diabaikan perkara ni. Sebab bila kita mula mengabaikan, maka Allah akan sibuk kita. Allah akan sibuk kita. Maka kita berazam dan kita mujahadah. Macam kita kuliah Zuhur ni, makanlah gula-gula dulu kat luar, asal jangan Cadbury. Tahanlah sikit lapar je tak? Tahan sikit lapar mengaji. Sebab saya dulu mengaji juga, tentu kan. Saya ajar dekat Baras, saya ajar. Kalau dah tahu hari tu ada kuliah Zuhur, sarapan berat lah. Dia tak payah makan tengah hari lagi. Lepas tu jimat pula tu, makan sekali je. Tak boleh Ustaz, saya makan berat pagi, lepas kuliah saya makan lagi. Tu tak apalah kalau boleh macam itu. Tapi semuanya kena perlu pada mujahadah. Nak dapatkan sesuatu ni perlu kepada mujahadah. Tuan-tuan tengok kita nak membesarkan anak, kan kita mujahadah dari sudut duniawi kita. Pagi-pagi dah kejar dia, lalu jam dan sebagainya. Mercedes tinggal kat rumah bawa motor je. Kemujahadah tu. Nak pergi kerja. Kereta cantik-cantik dikurung, dibalut je. Isteri dia tak tutup aurat. Kereta dia kat rumah tu balut tu. Dia jadi macam itu. Jadi semua perlu kepada mujahadah, iaitu melawan hawa nafsu. Wahai anakku yang tercinta, dia panggil anak murid.
Dan kekasih yang mulia. Bila kekasih maknanya sayang lah. Anak murid dengan guru, sayang guru. Guru dengan anak murid, guru sayang anak murid. Tu. Itu pengalaman kawan saya tu. Kawan baik saya tu, dia cerita. Dia rasa lah sebab deraka kepada tu. Tapi guru dia dah meninggal. Dan saya tengoklah cara apa yang dia lalui itu, sedih lah. Dia kata kita berdoa je lah, nampak jangan benda dah lepas. Allah ni Maha Pengampun. Dan kita percaya guru sekadar memberi nasihat. Bila tak ikut, guru ampunkan. Tapi dari sudut dia tu Allah nak ajar, engkau telah melanggar adab pada guru, maka aku tarik sebagai apa dia, keberkatan ilmu kau. Alim tuan-tuan, dia kalau baca kitab depan saya tu, asyik saya dengar. Berjam-jam, 2-3 jam, duduk 2-3 jam, asyik dengar. Tapi dia aturkan kelas untuk dia kuliah zuhur, kuliah maghrib, lama-lama habis. Dia tak dia masuk, tak ngam dia panggil. Itu kesian. Sekarang jadi suruh rumah semua. Isteri kerja, dia tak kerja. Basuh baju apa semua. Dululah. Tak tahu. Masih lagi peringkat mendoakan supaya dia dapat sebab dia orang alim. Dapat menafaatkan. Boleh mengajar tafsir. Orang yang boleh mengajar tafsir ni alim lah tuan-tuan. Dia punya ilmu alat untuk diberi izin mengaji tafsir tu tak kurang daripada 15 ilmu. Bahasa Arabnya, mantiknya, usul fiqhnya, nasab mansuh, Al-Quran, macam-macam, balaghahnya lah. Tak kurang daripada 15 ilmu alat baru layak nak mengajar tafsir. Hanya saya langsung tak layak. Kata, langsung tak baca, kena pergi mengaji dia tafsir. Nak mengajar tak boleh, tak berani pun. Dah tak nak pun, nanti sesat. Tu. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Maha Suci, Allah dia mendoakan ni, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Tengoklah, itu sebab kita tak rugi jumpa orang alim. Itu sebab dia ada satu rahsia, hanya orang yang belajar je tahu. Kalau dia dah sampai peringkat guru, dia tahu apa yang dia kena doa setiap kali orang ziarah dia. Ulama dah bagi dah doa tu kepada guru-guru. Dia tahu. Berbanding kita pergi tengok beruang kat zoo tu, pertama kena bayar, yang kedua kena naik kereta api kat dalam tu, bayar lagi. Lepas tu tersengih-sengih tempat beruang balik. Bukanlah tak elok kerja tu, tapi beruang tu tak mendoakan kita. Tapi jumpa orang alim, dia mendoakan kita, walaupun kita tak dengar. Jadi dinasihatkan, ulama mengajar kita, bila kita tiap-tiap kali ziarah orang alim, kita mintalah doa. Tuhan, doakan saya. Kata Maha Suci Allah, Allah mengetahui apa hajat kita. Cukuplah tuan guru tu kata, insya-Allah, amin. Cukup. Ni ustaz ni ada 35 hajat ni. Tolong doakan. Tolong angkat tangan sekarang ustaz. Tak payah macam itu. Tolong doakan saya. Allah dia proses, dia tahu apa 1000 hajat kita pun dalam pengetahuan Allah. Cukup seorang guru mengatakan amin, sekiranya Allah izinkan, semuanya akan berlaku. Tapi bukan budaya kita bawa anak-anak kita ziarah orang alim, ziarah ulama. Tak budaya. Tunggu ada kes-kes tertentu, sambutan majlis, barulah kita tu. Tak ada saja hari Minggu ni kita nak pergi mana? Kita pergi ziarah ustaz ni lah. Tak ada dalam tentatif sepanjang hidup kita, tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita tak berapa menjiwai peranan orang-orang alim dalam kehidupan kita. Dan kita tidak sanggup mengorbankan masa dan tu membawa anak-anak kita untuk mengambil keberkatan ulama. Pada perjalanan menziarah tu pun di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada program 3 bulan sekali ke, setiap bulan ke, kita setiap hari Ahad, minggu pertama setiap bulan kita akan ziarah seorang alim. Mungkin terlampau dekat, ambil 2 bulan sekali, 3 bulan. Padahal orang alim keliling kita ni, tapi tak masuk dalam tanda. Bukannya kena dari pagi sampai ke petang, orang alim pun sibuk lah, ya tak? Tapi cukuplah pergi singgah, apa khabar gini, dapat minum teh sekali sekejap apa semua tu, balik. Pergilah nak pergi zoo ke Sawai Legun ke apa, tak ada masalah lepas tu.
tapi tak ada langsung pemikiran untuk menziarah orang alim. Tu. Contohnya telefon saya tak bagi ziarah sebab saya tak alim. Cari orang lain. Tak, cari orang lain. Ni nak berkongsi ilmu semata-mata. Ustaz tu suruh ziarah dia tu. Tak ada lah. Siapa dia suruh? Kita pun baru mampu baca buku remaja. Mana boleh mendakwa alim. Adik. Pertama, imam tadi mendoakan umur anak murid. Masya Allah, umur dia ni, umur anak murid dipanjangkan dan dalam keadaan taat. Ada orang umur panjang tapi maksiat, wa yazubillah min zalik. Ada orang pendek umur maksiat, yang ni pun tak nak. Kita nak ending tu, iaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni World Cup ni, dia ada beberapa golongan. Pertama, golongan yang tak hirau langsung World Cup, tapi tengah malam bermunajat kepada Allah. Satu golongan. Yang kedua, golongan yang tengok World Cup, first half sembahyang tahajud. Itu satu golongan. Ada golongan yang tengok World Cup, tak hirau langsung masalah menghidupkan malam dengan ibadat. Ada lagi satu dahsyat juga, tak tengok World Cup, tak bangun juga untuk tahajud. Jadi kita kat mana? Kita di mana? Kita bercita-cita lah untuk menjadi golongan yang pertama tadi tu. Ya tak? Tak iya, tak ada masalah apa semua tu. Duduk munajat kepada Allah daripada pukul 3 sampai pukul 4 tidur. Sebab tidur lepas tahajud tu sunat. Ya tak? Sunat tidur sekejap. Betul, mengambil keberkatan waktu sahur dan sebagainya. Ya tak? Itu benda-benda yang dipanggil keberkatan umur dalam ketaatan. Yang kita naknya dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur yang Allah bagi pada kita ni. Tak sama kita ni. Tengoklah Ustaz Wakil Cik tu. Saya pernah tadah kitab dengan dia tu di Terengganu. Ya Allah, alim dia. Boleh tulis kitab dia. Orang boleh tulis kitab ni hebat. Sebab nak menulis kitab ni, dia betul-betul kena masak dengan apa yang dia nak buat. Tak boleh main agak-agak. Sebab benda agama ni bukan boleh ukur agak-agak. Dia benda yang mesti tepat. Lepas tu kalau tuan-tuan tanya saya satu soalan, saya ingat tak ingat jawapan tu, saya main jawab je. Kemudian balik saya rujuk. Betul aku jawab dekat emas tadi. Ketika saya jawab di emas tadi dah berdosa. Dah berdosa. Sebab teragak-agak atau dalam kesamaran menjawab. Sebab agama jangan main-main. Tu. Macam contohlah, contoh mudah. Kau rasa sembahyang zuhur berapa rakaat? Aku agak-agak 4-5 kot. Ketika dia jawab tu berdosa. Kalau jawab, aku rasa kalau tak silap lah 4 kot. Dia balik rujuk kita tengok, memang sembahyang zuhur 4 rakaat. Ketika dia jawab tadi pun berdosa. Sebab tu kadang-kadang kita akan jawab apa? Tak tahu. Lebih senang. Lebih senang. Bodoh tapi tak berdosa. Yang tadi bodoh juga berdosa. Sebab pertama dia tak yakin dengan jawapan dia. Maknanya dia bodoh juga. Jadi dia orang yang berani mengatakan tak tahu. Sebab tu dalam kuliah saya tak boleh tanya soalan. Senang. Saya akan jawab tak tahu. Senang gitu. Sebab apa? Ramai lagi orang lain sini. Jadi saya selamatkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri dalam bab ni. Sebab bahaya. Habis. Jadi kita jangan mudah sangat menjawab bab agama ni. Pada pendapat saya, dah jadi Imam Syafi'i pula. Pada pendapat dia, awak tu bukan mujtahid. Mana boleh lafaz pada pendapat saya? Tak boleh. Yang boleh kata pada pendapat saya ni Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Pada pendapat saya hukumnya haram. Di sisi kami hukumnya makruh. Ini mujtahid dia panggil. Yang macam kita ni, kalau ikut kitab ni, dalam tu ulama tu kata haram. Kita nakal. Sebab tu bila satu hari nanti tuan-tuan dengar saya kata pada pendapat saya hukumnya makruh, tuan-tuan gelak je lah. Ni dah mabuk ustaz ni. Tak layak langsung. Ni bahaya dalam Facebook apa semua ni, duk komen-komen apa semua. Tak, aku rasa ni haram dah jawab. Kalau tak jawab kan senang. Macam itu. Bahaya Facebook apa satu? Ni dia ni pakai tudung labuh. Kemudian dia pergi Teluk Cempedak. Ada kawan dia pakai skirt, tapi kawan. Takkanlah tu dah kawan-kawan satu kolej ke apa, contohlah, bergambar dekat tepi batu Teluk Cempedak.
Ya tak? Ada dia pakai tudung labu apa tutup aurat apa semua. Kawan dia seorang pakai skirt, seorang pakai seluar jean, apa segala-galanya lah. Kemudian sebagai kenang-kenangan, dia pun tag orang ni gambar tu, posting dekat wall dia tu. Maka nak bagi tahulah, pakai skirt tu berdosa. Sebab sepatutnya perempuan menutup aurat dengan betul. Dan benda dosa ni benda aib. Benda maksiat ni nak bagi tahu benda aib. Jadi awak memang pakai tudung, tapi bila awak sendiri upload gambar tu pada wall, telah membuka aib orang lain. Tu dosa dia kat situ. Daripada orang tak tahu, jadi orang tahu. Hati-hati dengan Facebook. Tak ni gambar begini. Pening tengok, termasuk ustazah. Pening nak tengok. Gitu. Tak reti nak cakap apa. Kita pula ngaji CJ tak ada. Ustazah dalam TV tu boleh? Dah, ustazah dalam TV pula menang. Tak baru, start tak baru, tak kira siapa pun. Tak, memang cameraman tu kata kalau nak keluar dalam TV tu nanti kena pakai gincu sikit. Tu cameraman kata al-Islam ya'lu wa la yula alai. Islam tak suruh. Cameraman lebih besar daripada Islam ke macam mana? Macam gitu pula. Payahlah nak bincang benda ni. Tu. Kita baik cakap pasal bola senang puas hati. Tak, England tu keluar pada muka. Kan senang cakap macam itu. Kadang-kadang cakap agama ni payah dia banding ni. Kita bola je lah bang, senang. Tak. Rasa-rasa Jerman juara. Tak. Habis itu. Pertama, minta berbuat taat. Kita itulah yang kita harapkan. Tiap-tiap saat tu kita dapat buat taat. Dan sekiranya kita terlalai, maka Allah pimpin kita balik ke jalan taubat. Dan pentinglah kita membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tiap-tiap kali lepas wudu. Kalau kita tak baca doa tu, maknanya kita dilalaikan oleh Allah. Kita dilalaikan oleh Allah. Kalau kita masuk tanda tak baca doa masuk tanda, kita lah orang yang paling sombong. Sebab Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Baik, struktur bahasa Arab. Allahumma, kita tolak ke tepi ini tu. Ini tu seperti tak ada sekarang. Contoh, Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau wahai Allah, minal khubsi wal khaba'ith, daripada kejahatan khubsi wal khaba'ith. Syaitan tu, dua ekor. Lengkap dah ayat tu, semua orang faham. Aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan setan. Contoh. Semua orang faham. Tapi kenapa ada lafaz ini? Ini tu alif nun ya tu. Ini tu isim inna sesungguhnya. Ya tu domain bagi aku. Ganti nama aku. Jadi ini sesungguhnya aku. Baik. Betul ke dia tadi? Ya Allah, sumpah lillah, demi Allah dia datang. Padahal kita kata betul ke dia datang tadi? Betul? Lengkap tak jawapan tu? Lengkap. Dia Allah, sedumpah demi Allah, taruh kepala aku dalam ni lah apa. Nak menunjukkan, dia nak meyakinkan betul orang tu datang tadi. Padahal kalau dia angguk pun sudahlah. Sudah sempurna pertanyaan tadi tu dijawab dengan sempurna. Jadi dalam doa masuk tanda, kenapa ada lafaz ini? Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta berlindung. Mana lafaz tu menunjukkan kita benar-benar yakin yang boleh tolong kita melawan khubsi wal khaba'ith tak adalah lain melainkan Allah. Tiba-tiba kita tak baca. Maka siapa yang nak menolong kita melawan khubsi wal khaba'ith? Kita sampai sekarang tak pernah tengok khubsi wal khaba'ith. Tapi kenapa kita yakin? Khabar daripada Nabi SAW. Macam mana kita yakin pula? Sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Kerana kita faham sifat Rasul. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Tu orang duk sibuk, saya tanya, ini selawat tak boleh apa semua ini. Bila last kau jumpa Nabi? Saya akan tanya macam itu. Yang kata Yasin tak boleh ni, bila last kau jumpa Nabi, babe? Tak adalah pernah jumpa Nabi. Habis siapa yang berani kata ni bid'ah ni? Ulama. Kami ulama kami kata tak bid'ah. Kau ikut je lah ulama kau. Kami ikut ulama kami. Bang kau ni kalau hidup pada zaman-zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Ahmad, mungkin kau ni kata Imam Syafi'i sesat. Sebab Imam Syafi'i kata sentuh isteri batal wudu. Imam Hanifa kata tak batal. Kalau puak-puak ni lah hidup zaman tu, salah satu daripada imam tu dihukumkan sesat. Bid'ah dipanggil. Jadi kita ikut je lah ulama yang kata boleh. Jangan pening kepala. Padahal pemalas baca.
Tapi bila majlis habis, dia dulu terlalu nasi kenduri tu, tahlil tu. Tahlil dia kata bid'ah, kenduri sebab tahlil tak bid'ah pula. Memanglah manusia ni gitu. Tak payah bergaduh tu kan. Tak payah gitu. Jadi kalau ada orang tanya tu, tanya bila last dia jumpa Nabi. Jawab je macam itu. Tak payah pakai dalil dia orang ni. Tak payah pakai dalil, pakai jawab dengan akal. Elok lagi ambil batu empuk kepala. Supaya diam. Payah melayan budak-budak ni. Tu. Ketahui. Dan semoga Allah Ta'ala, sebab tu saya tak layak diziarah. Tengoklah bercakap. Tak payah ziarah ya tuan-tuan. Kita sama je. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Tengok lafaz Imam Ghazali. Semoga Allah. Semoga Allah ni main satu doa kita kepada Allah dan satu keyakinan kita kepada Allah yang boleh bawa kita kepada jalan para kekasihnya, kekasih Nabi SAW, kekasih kita Rasulullah SAW. Tak ada yang lain melainkan Allah. Ni yang tauhid sampai ni. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Tidak akan bergerak tu zarah melainkan izin Allah. Kita dapat angkat takbir ihram tu, jangan rasa sebab kita ni ahli sembahyang, kerana Allah izinkan. Maka tak ada sebab untuk kita sombong. Bila kita tak sombong, kita tidak akan menghina ahli maksiat. Kita cuma tidak redha dengan maksiatnya saja. Sebab ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Seorang datang jumpa saya, Ustaz, begini. Sipolan ni jahat Ustaz. Dia begini. Saya pun kata, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Perkataan saya itu dikira orang yang sombong. Sebab seolah-olah saya dah tak perlu hidayah pada waktu saya bercakap tadi tu. Sepatutnya mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah. Bila dia masuk, saya pun masuk. Lafaz tu dia kena jaga. Sebab saya dah cerita dulu kes Azazil tu, bila malaikat minta tolong dia doa, sebab dia ketua para malaikat, doakan supaya mereka dilepaskan daripada murka Allah. Jibril pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, lepaskanlah mereka daripada murka Engkau. Dia tak termasuk dalam doa tu. Itu permulaan bibit-bibit kesombongan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya saya baru ni, kenapa pula Jibril Azazil tu sekali je dia tak nak, dia ingkar kepada Allah, tak nak sujud kepada kebesaran Nabi Adam, terus Allah hukumkan kafir dia. Sebab Allah mengetahui dia ni buat macam mana pun tetap memilih kekafiran. Bukti dia, bila Allah hukum dia kafir, dia bukan nak minta maaf. Dia kata, izinkan, panjangkan umur aku ya Allah, supaya aku dapat sesatkan segala manusia ni masuk dalam neraka. Dia sombong. Dan Allah tahu dia sombong tu. Sebelum keluar sombong yang seterusnya, Allah telah menghukumkan dia kafir terlebih awal. Kenapa? Benda ni semua dalam ilmu Allah, kita tak tahu. Kita ni main agak-agak. Ni seorang ni mati umur 15, balik mukallaf. Sepatutnya memilih Islam. Dia tak nak pilih Islam, dia pilih kafir aja ni. Dia memilih kekafiran. Mati pada umur 70 tahun. Maka mati dalam kafir. Baik. Yang ni umur 15 tahun, balik dan mukallaf. Patutnya pilih Islam, tak pilih Islam pula. Umur 18 langgar elektrik, mati dalam keadaan kafir. Yang ni kafir 15, 70 tolak 15 berapa? 55, kafir 55 tahun. Yang ni kafir berapa tahun? 3 tahun, mati umur 18. Kenapa Allah letak dia duduk dalam neraka selama-lamanya? Prorated lah. Dia minta prorated pula. Dia kata tak adil kalau Allah letak dua-duanya dalam neraka selama-lamanya. Sebab dia mati ni, dia ni lama kafir, dia ni cuma 3 tahun. Ulama menjawab, ulama kata Allah mengatakan dia ni bagi dua-dua ni, kalau bagi umur 1 juta tahun pun memang dia pilih kafir. Sebab apa? Memang ni kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menjadikan. Saya kalau buka enjin kereta tu, saya tahulah ni tempat air, ya ni tempat tu. Tapi kalau engineer kereta tu dia buka, dia kasyaf dalam besi tu, dia tahu air apa. Sebab dia yang buat. Bukanlah layak kita bandingkan Allah dengan manusia ni, tapi untuk sekadar memahamkan kita. Allah tahu. Sebab tu mati umur 18 ke kafir, mati umur 20 ke kafir, 140 ke, semua yang mati kafir selama-lama dalam neraka. Sebab Allah tahu kalau dipanjangkan umur dia berapa juta tahun pun, dia akan kafir juga.
tertutup sudah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim. Tak, marad. Marad dia apa? Penyakit. Apa penyakit? Dia panggil penyakit hati. Kena belajar betul-betul kita, mudah-mudahan Allah lindung kita dari penyakit hati. Penyakit jantung ke, senggugut ke, gaut ke, setakat hari mati baik. Tak percaya pergi tengok orang mati. Baru ni ada seorang kanser, meninggal kerana kanser. Orang pergi ziarah tengok bersih muka, tak macam tak pernah sakit kanser. Kita faham orang sakit kanser ni dengan muka dia apa semua kan. Dah meninggal tak ada apa, bersih, berisi sikit badan apa semua tu. Sebab itu tak payahlah nak pocok-pocok tengah padang. Perempuan ni pakai tracksuit baju ketat. Pak Haji belakang sekali, pening kepala tengok. Tak keramat tu. Berapa kali dalam kuliah saya tegur. Saya memang dia anti saya. Perempuan-perempuan ni memang anti saya. Tapi kuliah penuh macam dalam duk anti tu. Sebab saya tu, dia pergi pocok-pocok hari Minggu, ada satu tekong duduk atas batu. Tahu tak? Heo je tu, pasang lagu kuat-kuat apa semua. Jadi kita tanya, yang pocok-pocok hebat sangat ni untuk apa tujuan dia? Dia kata untuk kesihatan. Untuk kesihatan. Baik, sekarang kita tengok dari sudut akidah pula. Ya tak? Orang yang pocok-pocok, kebarangkalian untuk sihat berapa persen? Jawablah. Kenapa takut nak jawab? Sebab tadi kau saja kalau salah kan haram. Kalau salah kan haram. Tak apa saya jawab. 50% je kebarangkalian untuk dia sihat. Dan orang yang pocok-pocok kebarangkalian untuk sakit pun 50% juga. Maknanya sama ada dia pocok-pocok untuk Allah bagi dia sakit, hak Allah. Dia dah pocok-pocok kononnya untuk kesihatan. Tapi kalau Allah nak takkan sakit, dia boleh elak. Dia tak boleh elak. Maknanya kebarangkalian untuk sakit 50%, kebarangkalian untuk sihat pun 50%. Baik. Orang yang tak pocok-pocok, yang sampai melanggar hukum syarak tadi tu, kebarangkalian untuk sihat berapa persen? Sama lah, 50. Dan dia tak pocok-pocok, Allah nak sakitkan dia, kebarangkalian pun 50% juga. Hak Allah. Jadi dalam dua-dua keadaan, sama ada pocok-pocok ataupun tak pocok-pocok, sama. Jadi kalau memilih untuk pocok-pocok, buat yang Islami. Faham tak? Buat yang cara Islami saja. Ya, buat dalam dewan, semua perempuan, tak ada perempuan kafir pun, nak kepala ke bawah, kaki ke atas, nak melekat kat shilling macam Spiderman, tak ada masalah langsung. Kerana kita takut apa? Kebarangkalian tu tetap 50-50. Sebab kuasa memberi sakit, kuasa memberi sihat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah malangnya dia sihatlah ditakdirkan kerana melanggar hukum Allah, tapi dia tak akan sihat dalam kubur. Dia tak akan sihat sampai pada mahsyar sekiranya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fikir macam itu. Jadi kesihatan dia nak tu benda bagus, tapi takkan sampai menggadaikan agama. Tak boleh. Sebab agama yang kita miliki ni secara percuma, tanpa isi borang, tak ada yuran keahlian, sangat besar nilai dia, tak ada bandingan nilainya. Dalam semayang kita berdoa, Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Maha suci Allah, ya Allah, syukur kepada Engkau atas nikmat iman dan Islam. Wa huwa bi'azzamin ni'am. Kedua ni nikmat yang paling hebat, paling agung. Wa kafa bihima min nikmah. Kalau lah tak ada kekayaan, tak ada pangkat, dengan iman dan Islam ni cukuplah pelengkap segala nikmat Engkau ya Allah. Cukup. Sebab kami akan menikmati pangkat, kami akan menikmati lebih daripada apa sekarang ni dengan iman yang kami bawa di hadap akhirat. Ada pun tanpa iman, apa yang kenikmatan pangkat itu semua dipanggil benda yang shadow, benda yang sementara, benda yang permainan dipanggil. Nyata. Sampai kat kubur, wahai Kuala Lumpur, dia tak sebut dah Tan Sri ke apa, dia tak sebut lah. Ya tak? Ya, pangkat PJK, AMN, ASN, ASB apa semua dia tak sebut lah. Kalau disebut pun itu kali terakhir. Malaikat takkan, wahai Datuk, wahai Tan Sri, wahai Lieutenant General, tak ada dah. Dia panggil hamba Allah itu, malaikat. Jadi sebab tu dia kata benda tu adalah benda yang permainan sahaja, suka-suka. Kalau benda tu digunakan untuk manfaat agama, dapatlah dia manfaat agama. Kalau digunakan untuk selain daripada tu,
maka betul-betul pangkat tu membinasakan dia, kekayaan tu membinasakan dia, kesihatan tu membinasakan dia, dan segala-galanya. Tak masuk akal badan besar-besar pergi angkat berat pakai seluar dalam. Tak. Takbiratul ihram tak sampai sekilo tak angkat. Usaha dia pergi angkat besi berat yang tak ada faedah langsung. Macam itu. Di situ pun kita tengok bagaimana Allah menghina. Menghina tu. Badan kental-kental macam gitu, tapi tak boleh nak tutup aurat. Kan rugi tu. Itu sukan yang sombong. Bina badan tu. Itu semua sukan-sukan jenis sukan yang sombong. Tak? Sukan yang gila, lompat bergalah wanita. Itu. Tak ada kerja. Kan naik helikopter lompat ke bawah kan senang. Daripada bawah ke atas cari berjakit. Tu. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Tak? Jalan. Jadi kita ni, bila ada inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima, itu sebenarnya jalan untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak mendekatkan kita dengan kekasihnya. Bila dekat dengan kasih Allah, Allah suka. Allah suka kepada orang yang memuliakan kekasih dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ni dalam WhatsApp group, ni saya marah betul. Dia kata apa? Sebab keluar tu sebaran majlis Habib berselawat di Kuantan ke di mana, dikeluarkan satu memo draft perbelanjaan 360,000 draft. Kita tak pasti sumber tu betul ke tidak, tapi kita ambil kira betul lah. Nah, kita bagi lagu hati dekat Habaib, bagi hotel dekat Habaib kan, dan segala pelajar transport, makan minum untuk menjayakan satu majlis selawat yang habis satu malam. Hanya yang kita tengok kat luar tu. Datang satu ustaz ni, dia bagi tahu inilah pembaziran. Okey, saya tanya dia, berapa RM boleh bayar saya untuk saya satu selawat? Sebab satu selawat Allah bagi 10 rahmat. Kalau saya tak nak berselawat, untuk dapat satu rahmat saja, berapa saya kena bayar? Cuba ustaz nilai kan. Dia tak jawab. Dia kata tak ada nilai. Dalam masa yang sama, saya buka Facebook dia, dia mendoakan mudah-mudahan Malaysia menang Piala Thomas. Saya kata benda ni dipanggil tak masuk, perbicaraan tu tak masuk. Majlis selawat dikatakan membazir hanya semata-mata 360,000. Ya tak? Pada satu selawat ada 10 rahmat. Dalam majlis selawat tu berapa ribu orang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah, tiba-tiba dikata membazir. Ya tak? Sedangkan dia mendoakan skuad Piala Thomas jadi juara. Piala Thomas ni menyumbang apa kepada agama kita? Saya nak tanya. Menyumbang apa kepada bab kecintaan kita kepada Rasulullah? Maka lebih lagi itu membazir, tapi dia doakan. Kan terbalik hati tu. Selawatlah sebab ada dalil inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ulama-ulama datang, dia bawa cara ni. Tabligh dia bawa cara dia. Orang dalam politik dia bawa cara dia. Jadi cuba kita ambil kebaikan tu dan kita baiki kelemahan tu. Jangan nak memenangkan kedudukan kita saja. Yalah, dia mengaji azhar tak habis lagi. Dah berani rot para habaib. Saya kata ni kadang-kadang orang berilmu ni dia jadi kurang ajar. Dia jadi, yelah sebab tu dia pergi belajar, sebab dia kurang ajar. Betul tak tu? Tapi kadang-kadang tu jangan. Kita nak komen ulama' ni hati-hati tuan-tuan. Dia sampai membida'ah, dia kata ni lah tak betul lah. Saya cek, dia bagi address Facebook, saya buka kebetulan Allah nak tunjuk memang. Saya pada malam Piala Thomas tu memang saya doa Malaysia kalah. Sebab apa? Bila kalah je, sebab dia kata kalau menang dapat cuti kan. Saya bila kalah je, besok saya cuti. Hampir-hampir saya sujud syukur. Sebab apa? Tak ada tanah kita dia bagi pada orang ni. Kalau menang, berapa pula tu anugerah untuk ni, anugerah tu, sambutan sana, semua lebih membazir duit tu. Saya buat majlis selawat, duduk di majlis Rasulullah pun dah hebat dah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Ada ke patut majlis Rasulullah? Rasulullah tak pernah suruh buat. Rasulullah ni orang yang tawaduk, dia tak pernah suruh kita menyanjungkan dia. Tapi kita nak menyanjung dia sebab kita nakkan syafaat tu. Macam itu.
Jadi takutlah ada tuan-tuan yang tak suka dengan majlis selawat. Jangan. Tak suka majlis selawat ni, tak suka orang ni memuji Rasulullah. Sedangkan ada dalil yang terang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ditanya kepada dalam kitab ni nanti kita akan jumpa pada nasihat yang kedua. Nasihat tuan balik baca lah. Saya tunggu baca 10 kali ya. Baca. Dia ada kisah ulama ni, orang tanya dia, atas amal apa yang menyebabkan engkau masuk syurga? Maka dia kata tak adalah amal yang lebih tu, melainkan ada beberapa waktu, beberapa saat waktu menghidupkan malam tu menyebabkan aku dimasukkan oleh syurga oleh Allah. Sama macam Imam Syafi'i, orang bermimpi berjumpa dengan dia duduk dalam syurga. Maka orang ni tanya dia, atas ibadat apa engkau masuk syurga ni? Adakah atas sebab kitab Al-Um? Kitab Al-Um ni kitab yang hebatlah dalam mazhab. Nyata? Tak, Imam dia kata tidak. Allahumma salli afdala salati ala asanu makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika Sayyidina ila zakaraka zakiru ghafalaka zakiru, yang kita baca tahlil tu, yang bila Allahumma salli itu kuat, bila zakiru tu slow sikit. Tuan-tuan perasan tak? Tengoklah kat tahlil tu, mangga dia tak hafal tu. Masa mula-mula tu serentak berjemaah tu, macam nak pecah rumah tu. Bila masuk zakaraka zakiru, dia bunyi tu, bunyi keluar tak keluar suara tu. Tak? Sebab dia tak hafal. Itu siapa cipta tu? Imam Syafi'i. Jadi bila orang tanya Imam Syafi'i, apa sebab Allah masukkan syurga? Disangkanya sebab Al-Um, disangka sebab zikir, disangka kerana Allah reda dengan ciptaan ilham yang Allah tu dia tulis satu jenis selawat. Jadi kita hanya memerlukan satu reda Allah saja. Sebab tu jangan hina orang tengah maksiat. Telah ada kisah bagaimana seorang pelacur dia bagi minum anjing. Tuan-tuan, orang yang tengah melacurkan diri ni kalau semayang pun tak ada pahala. Orang yang minum arak pun macam gitu, masih kekal dengan dosa-dosa tu, tak ada pahala. Orang deraka pada mak bapak pun macam itu, deraka kepada suami pun macam itu. Maknanya dia jahatlah ketiga tu. Tapi jangan lupa, kisah ni menunjukkan supaya kita tak rendah-rendahkan orang lain. Ya tak? Bila dia bagi minum anjing tu, Allah reda dengan perbuatan tu, Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu kita tak boleh, kita kena doakan orang maksiat ni. Dan jangan kita faham terbalik. Kita okey lah babe, nanti last kali kita cari anjing bagi minum. Ni dia faham terbalik pula, jadi satu golongan yang parah pula ya tak? Sebab itu cerita satu dalam selama-lamanya mungkin. Sebab Allah nak membuktikan bahawa apa makna redha aku. Redha aku ni akan mengkifaratkan segala dosa. Sebab Maliki Yaumiddin itu menunjukkan hanya Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Allah kata azab, lah sebab ini sikit azab, malaikat akan hantar dia ke neraka. Allah kata ampun, ya Allah dia ni derhaka, dia banyak ni, banyak buat apa, berjudi lah pun tak sembahyang, masuk dalam syurga, aku dah ampun kan. Malaikat tadi buat apa? Tolak dia ke dalam syurga. Ya tak? Macam itu. Jadi biarlah dia kena sepak dekat akhirat besok, tapi termasuk dalam syurga. Kena sepak dengan malaikat, tapi termasuk dalam syurga. Jangan dibawa dengan lift turun ke neraka. Tak? Biar kita dilayang gitu, tapi kita tercampak masuk ke pintu syurga. Masya-Allah, itu idaman itu. Tak nak kita masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar. Setakat ni dulu insya-Allah mukadimah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Kalau tak cukup kitab, bagi tahu. Kalau dah cukup, alhamdulillah. Kalau nak pergi cari sendiri pun tak ada masalah. Tapi saya kira eloknya berkitab, mengambil keberkatan kitab ni, mengambil keberkatan Imam Ghazali. Yang ni saya punya, saya akan tinggalkan gini. Sebab saya ada satu penyakit, saya tak kali kuliah tak jumpa kitab. Hari ni sambar di tempat lain. Jadi saya minta tinggalkan di sini. Nanti kalau saya datang, bila rezeki saya datang, saya ambil lah kat situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan menjaga kita jalan yang benar. Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa sawab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.